Bersua kembali bersama Cikgu Fatisa. Hari ini kita akan belajar satu lagi tajuk matematik KSSM tingkatan 4 iaitu bab 4 operasi set. Hari ini kita belajar bahagian 2 melibatkan kesatuan set. Video ini merupakan bahagian 2 bagi tajuk operasi set. Bagi murid-murid yang ingin mengikuti bahagian pertama melibatkan persilangan set, boleh tekan link pada bahagian description. Dalam bahagian 2 ini melibatkan kesatuan set, kita akan belajar tentang yang pertama, menentukan dan menghuraikan kesatuan set menggunakan pelbagai perwakilan. Yang kedua, menentukan pelengkap bagi kesatuan set. Dan yang ketiga, menyelesaikan masalah yang melibatkan kesatuan set. Simbol untuk kesatuan set ialah seolah-olah bentuk U. Kalau kita lihat pada emoji, seakan-akan menyerupai mode happy ataupun gembira. Dalam kes ini, gembira kerana semua dapat yang sama ataupun semua dicantumkan. Okay, sebagai contoh di sini, set P, kesatuan set P dan Q bermaksud kita gabungkan semua dalam P dan semua dalam Q. Dalam gambar rajah Venn, bahagian P dan bahagian Q ini merupakan P kesatuan Q. Jika melibatkan 3 set iaitu set P, set Q dan set R, kesatuan P, Q, R ialah semua kawasan P, kawasan Q dan kawasan R. Melibatkan A subset kepada B seperti gambar rajah di sini. A kesatuan B merupakan keseluruhan B iaitu yang di luar sekali. Jadi yang berlorek ini merupakan A kesatuan B. Bagi gambar rajah Venn yang dilukis secara berasingan di mana tiada persilangan. P persilangan Q adalah set kosong. Bagi P kesatuan Q, kita lorekkan semua bahagian P dan semua bahagian Q. Contoh pertama bagi kesatuan set, diberi set P iaitu faktor bagi 24. Set Q gandaan 3 yang kurang daripada 20. Manakala set R merupakan gandaan 4 yang kurang daripada 20. Kita senaraikan set P. P ialah faktor bagi 24. Faktor bagi 24 bermaksud bagaimana untuk dapatkan 24. Kita senaraikan semua. 1 darab 24, 2 darab 12, 3 darab 8 dan 4 darab 6. Senaraikan semua yang terlibat. Jadi faktor bagi 24 merupakan semua nombor di sini iaitu 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 dan 24. Untuk set Q, gandaan 3 yang kurang daripada 20. Bermaksud sifar 3. Okay, dimulakan dengan 3, 6, 9, 12, 15 dan 18. R, gandaan 4 yang kurang daripada 20, bermaksud sifar 4, 4, okay, R di bawah ini ya, 4, 8, 12 dan 16. Kita lihat dahulu soalan A1. Senaraikan semua unsur bagi set yang berikut. P kesatuan Q. Tadi kita telah senaraikan unsur bagi P, unsur bagi Q. Bagi P kesatuan Q, kita cantumkan semua yang ada di sini. Untuk kes yang kedua, unsur bagi set P. Okay, sama seperti kita senaraikan tadi. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Unsur bagi R ialah 4, 8, 12, 16. Jadi kesatuan P dan R ialah semua nombor yang ada dalam P dan yang ada dalam R. Nombor yang sama ditulis sekali sahaja. Yang ketiga, Q kesatuan R. Okay, unsur bagi Q kita senaraikan, unsur bagi R disenaraikan. Q kesatuan R, gabungkan semua unsur dalam Q dan R. Nombor yang sama, unsur yang sama hanya ditulis sekali sahaja. Yang keempat juga sama, P kesatuan Q, kesatuan R. Kita cantumkan ketiga-tiga unsur dalam set ini. Kita akan dapat senaraikan semua.
Di soalan B, lukis gambar wajah van mewakili set P, set Q dan set R. Lorekkan kawasan yang mewakili kesatuan set yang berikut. Yang pertama, P kesatuan Q, P kesatuan Q. Di gambar wajah van, lorekkan P, lorekkan Q. Untuk yang kedua, P kesatuan Q, kesatuan R. Maksud kita lorekkan semua bahagian P, bahagian Q dan bahagian R. Contoh 2, melibatkan pelengkap bagi kesatuan set. Diberi set semesta X. X diwakili oleh integer di mana integer ini terletak di antara 50 dan 60. Set G pula ialah nombor perdana. Set hash ialah gandaan bagi 4. Set R ialah gandaan bagi 5. Senaraikan semua unsur dan nyatakan bilangan unsur bagi set yang berikut. Okay, kita senaraikan dahulu set semesta iaitu di antara 50 dan 60 oleh kerana di sini ada tanda sama 50 dan 60 termasuk. Jadi 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Set G pula ialah nombor perdana. Dalam kalangan set semesta ini nombor perdana. Nombor perdana bermaksud nombor yang hanya boleh dibahagikan dengan dirinya sendiri tanpa baki. Iaitu di sini ialah biasanya nombor ganjil 53 dan 59. Biasanya kalau belakangnya sifar dan 5 bermaksud boleh dibahagikan dengan 5. Jika boleh dibahagikan dengan 5 bermaksud bukan nombor perdana. Bagi nombor genap pula, jika belakangnya gandaan bagi nombor genap iaitu 2, 4, 6, 8 dan sifar bermaksud boleh dibahagikan dengan 2. Jadi nombor-nombor yang lain kita cuba uji dengan cara membahagikan sama ada dengan 3 ataupun 7. Dalam kes ini 53 dan 59 merupakan nombor perdana. Untuk set hash, gandaan 4. Gandaan 4 di sini bermaksud yang boleh dibahagikan dengan 4. Bermula dengan 52, 56 dan 60. Dan set R pula ialah gandaan 5. Gandaan 5 bermaksud mula dengan sifar dan di belakang sifar dan yang di belakang 5. Iaitu 50, 55 dan 60. Setelah disenaraikan semua unsur bagi set yang terlibat, kita senaraikan kesatuan bagi set yang dikehendaki. G kesatuan hash, gabungkan G, gabungkan hash, 52, 53, 56, 59 dan 60. Persilangan pelengkap bagi kesatuan G dan hash ialah selain daripada nombor yang tertera tadi dan nombor itu ialah mesti di kalangan set semesta. Jadi selain daripada 52, 53, 56, 59 dan 60, dan tidak terlibat ini merupakan kesatuan bagi pelengkap bagi kesatuan G dan hash iaitu 50, 51, 54, 55, 57 dan 58. Seterusnya bilangan unsur bagi set pelengkap G kesatuan hash ialah 6. Cara melorek gambar rajah van melibatkan kesatuan dan pelengkap bagi kesatuan. P kesatuan Q bermaksud semua dalam P dan semua dalam Q. Jadi lorekkan dalam P dan lorekkan juga dalam Q. Inilah merupakan kawasan bagi P kesatuan Q. Sebaliknya bagi P kesatuan Q pelengkap, kita lorekkan di luar daripada P dan Q seperti rajah di sini. Bagi kes gambar rajah van yang melibatkan Q subset kepada P, P kesatuan Q merupakan keseluruhan P. Pilih yang lebih besar, keseluruhan P. Jadi bagi pelengkap P kesatuan Q bermaksud di luar daripada P seperti rajah ini. Bagi kes yang melibatkan kesatuan Q dan R yang dilukis bagi 3 set. Q kesatuan R, kita lorekkan semua dalam Q, lorekkan semua dalam R. Jadi pelengkap baginya adalah di luar daripada Q dan R.
Untuk gambar rajah yang seterusnya, P kesatuan Q kesatuan R bermaksud lorotkan semua dalam P, dalam Q dan dalam R. Pelengkapnya adalah selain daripada P kesatuan Q kesatuan R, gambar rajah di sini juga bermaksud perkara yang sama. Latihan kesatuan, set dan pelengkap bagi kesatuan. Soalan ini daripada buku teks muka surat 112. Okay, nombor 2. Diberi set semesta ialah integer di antara 10 dan 30. Set G ialah nombor perdana. Set hash hasil tambah 2 digit adalah ganjil. Set I gandaan 6. Okay, soalannya lukis gambar rajah Venn, seterusnya senaraikan unsur bagi set. Okay, sebelum kita melukis gambar rajah Venn, terlebih dahulu kita senaraikan set semesta dan set-set lain yang terlibat. Set semesta di sini di antara integer di antara 10 dan 30. Okay, 10 termasuk 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 dan 30. Untuk set G ialah nombor perdana. Nombor perdana di sini nombor yang hanya boleh dibahagikan dengan dirinya sendiri tanpa baki. Okay, bermula dengan 11, 13, 17, 19, 23 dan juga 29. Okay, kita senaraikan kembali 11, 13, 17, 19, 23, 29. Ada 6 unsur di sini. G, selepas G ialah set hash. Set hash iaitu hasil tambah 2 digit adalah ganjil. Contohnya 1, 10, 1 tambah 0, 1 nombor ganjil. Jadi di sini termasuk, okay, yang ini ya. Okay, lagi 12 ya. 14 ya. 15 bukan. 16 ya. 18 ya. 20 bukan. 21 ya. 22 bukan. 23 ya. 24 bukan. 25 ya. 26 bukan. 27 ya. 28 bukan. 29 ya. Dan 30 juga ya. Jadi kita senaraikan kembali 10, 12, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 27, 29 dan 30. Okay, unsur bagi set I. Set I di sini gandaan 6 bermula dengan 12. 6 tiada dalam set semesta. 12, 18, 24 dan 30. Okay, sekarang barulah kita lukis gambar rajah Venn. Gambar rajah Venn kita lukiskan di sini. Oleh kerana tiada persilangan unsur bagi ketiga-tiga set, jadi kita lukiskan hanya 2 sahaja yang bersilang. Boleh gunakan mana-mana juga bentuk, contohnya bentuk bulat, bentuk segi 4, dan juga satu lagi segi 4. Labelkan, di sini set semesta, di sini ialah set G, hash dan I. Kita isikan terlebih dahulu persilangan bagi 2 set. Dimulakan dengan G dan hash. Di sini yang bersilangnya ialah 29, 23, 23,
23, 29 dan juga 23 sahaja. Jadi kita letakkan di sini 23 dan juga 29. Sekarang persilangan antara H dan I. H dan I di sini yang bersilang ialah 12, 18, okay, yang sini unsur sepunya, dan juga 30. 30. Jadi kita letakkan persilangan antara H dan I. Tuliskan tadi 12, 18, okay, 11 dan juga 30. Yang selebihnya hash yang masih belum bertanda di sini ialah 10. Okay, kita letakkan dalam ni 10, 14, 16, 21, seterusnya 25 dan juga 27. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian G yang masih belum tanda di sini ialah 11, 13, 17, 19. Kita letakkan dalam G 11, 13, 17 dan 19. A yang masih belum tanda ialah 24. Okay, barulah kita menjawab soalan B. Senaraikan semua unsur bagi set berikut. Pelengkap bagi G kesatuan hash. G kesatuan hash pelengkap bermaksud di luar G dan juga di luar hash. Okay, kita masih gambaran jawapan di sini masih belum lengkap lagi. Kerana dalam set semester masih ada lagi yang belum bertanda. Di sini ialah 15 masih belum tanda. Kita letakkan dalam set semester 15 yang belum tanda ialah 20. Kemudian 22, okay, di mana-mana dalam ni 22. Seterusnya 24, 26 dan juga 28. Ada 6 unsur di luar G, hash dan I. Kita semak kembali di sini 24. 24. Okay, 24. Oh, telah wujud di dalam I. So, kita padamkan kembali 24. Okay, jadi hanya 5 sahaja unsur di luar G, H dan I. Okay, untuk soalan B1, pelengkap bagi G kesatuan hash ialah di luar G, di luar hash. Unsur yang terlibat ialah 24, 15, 20, 22, 26 dan juga 28. Jadi di sini ada 5 unsur. Okay, untuk yang kedua ialah pelengkap bagi kesatuan hash dan I. Bermaksud di luar hash, di luar I. Di luar hash dan di luar I yang terlibat ialah yang dalam G ini 11, maaf. 11, 13, 17, 19. Selebihnya yang di luarnya termasuk juga 15, 20, 22, 26 dan juga 28. Dan yang terakhir, yang ketiga, pelengkap bagi kesatuan G, kesatuan hash, kesatuan I. Bermaksud di luar G, hash dan I. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 unsur yang terlibat iaitu 15, 20, 22, 26 dan juga 28. Kita belajar cara melorek kawasan yang mewakili set yang diberikan. Okey, soalan ini boleh rujuk kutip muka surat 112. Okey, bagi kawasan pelengkap bagi A kesatuan B. A kesatuan B ialah kawasan ini. Pelengkapnya bermaksud di luar A, di luar B. Di luar A, di luar B, maksud kita lorekkan semua yang di luar A dan juga di luar B. Okey, lorekkan perlu seragam.
Okey, inilah kawasan bagi pelengkap A kesatuan B. Okay, kita perhatikan di sini, cuma bahagian A dan bahagian B sahaja tidak dilorek. Soalan B pula, pelengkap bagi A kesatuan B kesatuan C, A, B, C di sini, pelengkapnya ialah di luar bagi ketiga-tiga set ini. Okay, bermaksud kawasan yang cikgu lorekkan ini merupakan pelengkap bagi kesatuan A, B dan C. Tidak boleh kena pada A atau B atau C. Okay, berikutnya soalan nombor 4. Lorekkan kawasan yang mewakili bagi set yang diberikan. M kesatuan N. M kesatuan N pelengkap bermaksud di luar daripada M dan juga di luar daripada N. Okay, jadi jangan termasuk dalam M ataupun N. Okay, kita padamkan yang termasuk tadi. Okay, inilah kawasan bagi pelengkap kesatuan M kesatuan N. Seterusnya, pelengkap bagi kesatuan Q dan R. Q dan R tidak termasuk di luarnya. Di luarnya termasuk juga sekali dengan bahagian P ini. Okay, bahagian P yang di luar daripada Q dan R. Okay, inilah merupakan kawasan bagi pelengkap bagi Q kesatuan R. Dan yang terakhir C, pelengkap bagi kesatuan J, K dan L di luar J, di luar K dan juga di luar L. Dilorekkan semua yang di luar bagi ketiga-tiga kawasan ini. Okay, inilah kawasan lengkap bagi pelengkap kesatuan J, K dan L. Sebelum cikgu menerangkan soalan penyelesaian masalah, jangan lupa tekan butang like dan subscribe bagi yang belum sebagai tanda sokongan kepada usaha cikgu menghasilkan video pembelajaran kepada murid-murid. Soalannya kita bacakan agak panjang soalan ini. Murid tingkatan 4 yang terlibat dalam program kita semula telah mengumpulkan surat khabar lama. Surat khabar lama ni kita tandakan boleh ubah ini sebagai P. Botol plastik kita gantikan sebagai Q dan tin sebagai R. Untuk memudahkan mewakili nama-nama ini, kita gunakan simbol P, Q dan R. 72 orang murid mengumpulkan botol plastik. Maksudnya botol plastik tadi kita gunakan pemboleh ubah Q. Jadi bilangan Q-nya ialah 72. 32 orang mengumpulkan surat khabar lama. Surat khabar lama tadi kita gunakan P, jadi bilangan P-nya ialah 36. Seterusnya, 25 orang murid mengumpulkan tin. Tin tadi kita gunakan sebagai R, jadi bilangan R-nya ialah 25. Seterusnya, 20 orang murid mengumpulkan surat khabar lama dan botol plastik. Bermaksud persilangan di antara surat khabar lama tadi kita gunakan sebagai P. Bersilang dengan plastik kita gunakan simbol Q. P persilangan Q nilainya ialah 20. Okay, seterusnya 8 orang murid mengumpulkan surat khabar lama dan tin. Okay, bilangan surat khabar lama tadi kita gunakan sebagai simbol P, bersilang dengan tin kita gunakan R. Okay, bilangannya ialah seramai 8 orang. 8. Okay, 18 orang murid mengumpulkan botol plastik. Botol plastik tadi kita gunakan simbol Q. Dan tin. Okay, bersilang dengan tin kita gunakan simbol R. Okay, bilangannya ialah 18. Dan akhir sekali, 7 orang murid mengumpulkan ketiga-tiga bahan tersebut. Bermaksud persilangan P bersilang dengan Q bersilang dengan R seramai 7 orang. Jadi kita mulakan dengan melukis gambar rajah van. Okay, bentuk gambar rajah van. Ada 3 pemboleh ubah terlibat di sini. Iaitu kita buat 3 bulatan. Okay, mewakili P, Q dan R.
set semester. P tadi mewakili surat khabar lama, Q mewakili botol plastik dan R mewakili pin. Apabila ingin melukis gambar Raja Van, kita akan mulakan yang melibatkan persilangan ketiga-tiga pemboleh ubah ini ya. P, Q dan R 7. Letakkan dahulu persilangan ketiga-tiganya 7 di sini. Kemudian kita tengok pula yang melibatkan persilangan 2 set. P dan Q jumlahnya ialah 20. 7 sudah ada, 20 tolak 7, 13. Ada 13 di sini. Lagi P persilangan R. P persilangan R keseluruhannya 8. 7 sudah ada, jadi bakinya 1. Persilangan Q dan R keseluruhan 18. 7 sudah ada, jadi bakinya 18 tolak 7, 11. Okay, di luar untuk P sahaja, keseluruhan P ialah 36. Jadi P sahaja 36 ditolakkan dengan yang ada di sini. Tolak 13, tolakkan dengan 7, tolak dengan 1 bersamaan dengan 15. Jadi P sahaja ialah 15. Okay, Q pula. Q keseluruhannya ialah 72. Jadi Q sahaja 72 kita tolakkan dengan 13. Ditolakkan dengan 7, ditolakkan dengan 11. Okay, kita akan dapat Q-nya ialah 41. Jadi Q sahaja ialah 41. Dan akhir sekali untuk R keseluruhannya ada 25 orang. Jadi R sahaja kita tolakkan yang ada di sini. Tolakkan dengan 1, tolakkan dengan 7 dan tolakkan dengan 11. Kita akan dapat 6. Jadi yang R sahaja ialah 6. Okay, soalan yang ditanya ialah hitung jumlah murid yang terlibat dalam program ini bermaksud keseluruhan. Keseluruhan bermaksud semua yang terlibat dalam P, Q dan R. Okay, P tadi 15, tambahkan dengan 13, tambahkan dengan 7, tambahkan dengan 1. Tambahkan dengan 6, tambahkan dengan 11 dan 41. Kita jumlahkan semua bilangan murid yang terlibat dalam semua bahagian ini. Kita akan dapat, jika dijumlahkan akan dapat sebanyak 94. Jadi 94 orang yang terlibat dalam program ini. Selesai bahagian 2 melibatkan kesatuan set. Jangan lupa ikuti sambungan pada bahagian 3. Iaitu melibatkan gabungan operasi set. Doakan semoga Allah mudahkan urusan cikgu. Jangan lupa tekan butang like dan subscribe sebagai tanda sokongan. Sekian, terima kasih.